Kita mulai Prof. Okey. Okay, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita buka usrah kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT. Kita dapat bersama-sama lagi berkumpul pada malam ini untuk usrah ilmuan daripada kelas sains dan pengampan Nadwah Ilmuan Abim. Jadi InsyaAllah, selamat datang saya ucapkan kepada yang hadir pada malam ini, sama ada di ruangan Zoom ataupun yang menonton secara langsung di Facebook ataupun YouTube Wak TV. Baik, jadi insyaAllah pada malam ini kita nak membawakan satu tajuk berkaitan dengan isu semasa yang juga yang hangat dibincangkan pada masa kini, iaitu berkaitan dengan sara hidup. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak bincangkan mengenai sains sara hidup pilihanku. Kita maklum masyarakat kita sekarang ni berhadapan dengan kemelut macam mana nak menyara hidup mereka kan. Dari sudut makannya, tempat tinggalnya, kebajikannya, macam-macam lagi lah kan. Jadi InsyaAllah untuk malam ni kita nak melihat, kita nak apa yang dikatakan dengan sains sara hidup. Jadi InsyaAllah tanpa buang masa lagi, kita akan bersama dengan pembentang kita pada malam ini, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamarul Aziz Ibrahim, iaitu pengerusi Kluster Sains dan Bangunan Mampan Dua Ilmu Nabim. Jadi InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Datuk Profesor untuk membentangkan tajuk kita pada malam ini. Okey, terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So kali ini saya nak bincang mengenai sains sara hidup ya, kerana banyak ya saya mendapat soalan ya, terutama bagi bakal-bakal graduan ya, dan juga tamak ada dia daripada universiti ke ataupun daripada SPM dan lain-lain lagi. Apakah ada option dekat sana dan apakah ada pilihan yang patut dibuat ya, dan apakah ada impak ya, terhadap pilihan tersebut ya. Kerana sara hidup ni sebenarnya kita boleh pilih ya, apa yang kita hendak. It is a job ya, pekerjaan ya, satu pekerjaan. Jadi hari ini kita nak bagi terutama anak-anak muda lah dia punya option dia dan impak daripada option tersebut ya, kerana setiap pemilihan kita dia akan bergantung kepada apa yang kita pilih dalam kehidupan ini. Dan perkara sara hidup ni adalah amat penting ya. Kita tak boleh meletakkannya kepada sesiapa kan sebenarnya, even kepada ibu bapa kita ataupun kepada kerajaan ataupun kepada kawan-kawan kita ya, terutama kepada kawan-kawan kita ya, kerana selalunya kita akan bertanya ya kepada kawan-kawan kita macam mana nak dapat sara hidup ya. Dan itu saya akan bincangkan pada malam ini ya, supaya kita boleh buat apa yang saya panggil sebagai intelligent apa orang kata pilihan ya. Bukan satu pilihan yang berdasarkan kepada pandangan-pandangan kawan atau pandangan-pandangan saudara mara yang tidak memahami ya, terutamanya apakah di keadaan semasa ya. Kerana pilihan cara hidup ni, kalaulah kita tersalah pilih, maka kita akan rugilah. Dan apa yang menyedihkan ialah kita akan lihat orang lain mendapat sara, boleh ya, memberi sara hidup bukan sahaja kepada diri dia sendiri, tetapi juga kepada anak isteri dia. Jadi dia tidak ada ya masalah ya untuk memberi sara hidup tersebut. Tak perlu memikirkan ya setiap hari, setiap minggu untuk mencari ya cara-cara untuk mendapatkan sara hidup. Tambah-tambah lagi kalaulah mencari ini masih
sudah dimula dibuat dia ketika muda. Jadi bila kita muda dan kita masih lagi cuba mencari sara hidup ni, maknanya tak stabil lagi, jadi kita ada masalah dalam hal tersebut. Jadi dalam pada itu, uh, penting ya untuk kita memilih ya satu sara hidup yang kadang-kadang mungkin bagi setengah-setengah orang tak penting ya. Kerana dia tak penting kerana dia sendiri ya, selalunya orang yang kata tak penting ni selalunya dia sendiri sudah berasa selesa dengan apa yang dia ada. Jadi janganlah kita minta advice dekat orang-orang macam ni ya, kerana mereka akan membawa kita kepada kesusahan. Mungkin dia berminat untuk mencari cara hidup cara itu, tetapi dia sendiri tak pernah mencuba. Dia tak pernah tahu apa impak daripada pilihan ya cara hidup tersebut. Dia tak tahu nanti ya bahawa kita akan berkahwin. Dan apabila kita berkahwin, kita akan punya anak. Dan kita punya apa orang kata kena cari ya satu cara yang kita boleh ya menjaga anak kita dan tidaklah apa orang kata berasa uh, selalu hujung bulan tak cukup duit dan lain-lain lagi. Dan inilah dia asasnya dan saya haraplah terutama uh, pelajar yang daripada PKPIM dan ABIM ikut dan janganlah rasa sombong sangat ya kerana merasakan you pandai pilih ya. Saya dah hidup lebih Masya Allah lebih 64 tahun dalam kehidupan ini dan saya dapati banyak ya kawan-kawan saya yang buat pilihan yang salah dalam mencari sara hidup dan pada ketika ini merasa merana ya bila mereka tua ya mereka masih bekerja. Tetapi Alhamdulillah ya Tuhan telah memberikan saya cara yang terbaik ya untuk mendapat sara hidup. Jadi sekarang ni walaupun saya dah tua ya saya tak ada masalah dari segi kewangan. Allah telah memastikan ya saya mempunyai kewangan yang cukup dan bukan saja cukup saya boleh memberi lagi. Kita nak macam tu. Kita tak nak nanti dah lah tua nak cari kerja lagi. Masih nak bekerja umur 60 masih bekerja lagi. Tak usah ya. Saya punya target ya untuk apa yang saya akan bentangkan hari ini ialah ya bergantung kepada bidang ni nanti. Saya akan beritahu ya kalau bidang ini elok kita apa orang kata berhenti kerja pada umur 40 tahun. Kalau bidang ini yang kita pilih, kita kena, boleh kalau nak berhenti pada umur 58 tahun. Tapi kalau bidang yang lain, mungkin kita kena berhenti pada umur 30 tahun. Maknanya, apa yang maksud saya yang kena berhenti itu? Ya, itu, pada ketika itu kalau kita nampak, ya kita masih tak achieve tak apa orang kata mendapat apa yang kita cuba cari tersebut, maka then we are in the wrong area ya kita berada dalam penyaraan hidup yang tak betul. So berhati-hatilah ya dalam hal ini kerana umur kita ni berjalan daripada tahun ke tahun ya dan ianya berubah daripada tahun ke tahun. Apa yang saya advise ini adalah satu yang generik yang boleh digunakan ya untuk kita menilai dan tak perlulah kita dengar orang lain ya kerana selalunya ya saya dapati ya advice yang diberikan oleh orang luar ni daripada kita ya ialah dia lebih mementingkan kepada diri dia sendiri ataupun apa yang dia ingin dan bukannya apa yang sesuai untuk kita. Jadi panjang sikit apa orang kata introduction ini ya. Kerana saya rasa ini amat penting untuk anak muda. Jadi sengaja saya buat yang ni dan saya harap ramai anak muda akan mendengarnya lah. Rugilah kalau tak dengar ya. Kerana untuk mendapat apa maklumat yang saya berikan ini dia perlu banyak duit untuk cari ya daripada konsultan. Dan saya akan bagi ini percuma FOC. Jadi option cara hidup ni ya, bergantung kepada kita ya, sama ada kita nak work dengan kerajaan. So dalam work dengan kerajaan pula ada dua kategori. Sama ada kita nak berpencen dan di mana kalau berpencen selalunya kita akan bekerja di office ataupun kita tak nak berpencen dan kita ambil skema.
Dan skema ni pun juga boleh ya kalau kita nak bekerja di office. Dan ataupun kita nak kerja dekat field ya ataupun di medan ya, maknanya dekat luar pun boleh ya kalau ada, kalau ikut skema. Pencen pun yang sebenarnya boleh ya kalau kita nak kerja dekat field. Kita tak nak kerja dalam medan. Cuma kita kena ingat ya, biasanya kalau kerja kat medan itu dia mesti berkait dengan niaga, ya, perniagaan. Somehow or the other, even kalau you work dengan kerajaan pun dia akan berkait dengan perniagaan. Dan kadang-kadang ya boleh juga ya sebagai pendakwah ya, tapi pendakwah kerajaan. Dan dari option kerajaan, kita ada option lagi satu, iaitu bekerja sebagai dengan swasta ya. Maknanya kita ada siapa ada bos kita. Sama ada bos kita kerajaan ataupun bos kita swasta. Kalau bos swasta pun ada yang mempunyai sistem pencen. Jadi kita kena tanya ya kepada bos kita swasta tersebut, ada ke tak skema pencen. Kalau tak ada, dan kita tak ada option itu daripada mereka. Jadi berarti kita sendiri kena cari ya pencen. Kalau kita rasa bahawa pencen itu penting ya untuk bila kita berumur nanti. Jadi biasanya kerja dekat office dan again ya dia berkait dengan perniagaan. Dan kalaulah tidak, tak ada pencen, maka selalunya skema, skema ialah KWSP lah pada dasarnya. Dan kita boleh kerja kat medan dan samalah perniagaan ya. Swasta ni biasanya berniaga lah. Okey. Dan ataupun kita decide ya, tak nak kerja dengan kerajaan, tak nak kerja dengan swasta, you nak kerja sendiri. Ini dia important dia ya. Untuk kerja sendiri ni ya, kita perlu ada dana. Dana kecil ke, dana besar ke, tetapi dia perlu ada dana. Jadi kalau tak ada dana, tak sahlah nak berfikir untuk kerja sendiri. Kenalah kumpulkan dana dulu sama ada bekerja dengan kerajaan atau bekerja dengan swasta. Setelah ada cukup dana yang cukup, barulah cuba membuat secara sendiri. Kerana sendiri ni biasanya dilakukan di medan ya, ataupun di field ya, di luar ya. Dan caranya ialah berniaga. Itu adalah cara yang paling lumrah ya untuk sendiri. Dan kalau pun kat office pun dia sama juga, dia akan berniaga. Jadi kalaulah apa nama tidak, then boleh juga bekerja secara sukarela. Ya, iaitu tak ada kerajaan, tak ada swasta, tak ada sendiri, dia nak sukarela. Jadi sukarela pun boleh juga ya. Biasanya pendakwah lah. Jadi ini adalah option-option yang kita ada ya. Jadi dari segi aktiviti ni nak sara hidup ya. Jadi sama ada agensi kita kerajaan, swasta, sendiri ataupun sukarela bergantung kepada kita. Dan selepas sara hidup ya, ini yang penting ya, itu sama ada kita nak berpencen ataupun secara skema ya, KWSP. Itu adalah option juga ya. Cuma kalau untuk sendiri perlu ada dana dulu ya sebelum nak mulakan sesuatu. Kalau tidak, kena cari dana daripada ibu bapa lah ataupun daripada kawan ya. Tapi saya tak galakkan ya. Dapat dana sendiri dahulu dan barulah kita decide untuk bekerja sendiri. Dan lokasi dia bergantung ya. Kebanyakannya dia, kalaulah kita ni tak suka bekerja kepada medan, ada setengah orang tak suka. Dan dia kerja dekat office lah. Jadi dia ada pilihan dia agak terhad ya sebenarnya. Kerajaan dan swasta. Kalau sendiri memang dia akan keluar kat medan. Okey. Dan aktiviti dia bergantung ya. Kebanyakannya adalah berniaga ya. Berniaga adalah satu sebagaimana yang Rasulullah katakanlah 90% daripada kekayaan adalah daripada perniagaan. Jadi perlu tahu berniaga lah. Kalau tak tahu dan kejap je dah tak boleh jalan mana-mana. So itu dianya. Cuma kita kena ingat ya, dalam surah Asy-Syura ayat 27 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha.
innahu bi'ibadihi khabiran basir. Jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurun apa yang dia kehendakinya dengan ukuran. Jadi rezeki ini Tuhan turun mengikut ukurannya. Dan sungguhnya dia mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat. Ya, Allah tu bukanlah satu yang apa orang kata tak tahu what's going on. Jadi tajuk kos sara hidup ini memang hangatlah hari ini ya. Khususnya apabila beban kehidupan rakyat dan pendapatan dia tidak mampu menanggung perbacaan harian. Yang ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor, berapa faktor lah. Salah satunya ialah ekonomi negara pada masa tersebut dan juga pilihan ekonomi itu sendiri kerana kita di Malaysia decide untuk pilih ekonomi kapitalisme. Ekonomi kapitalisme ni ada satu ciri dia yang amat buruk dan kita masih tak mau keluar daripada ciri yang buruk ni, iaitu riba, menjalankan ekonomi berasaskan riba. Jadi pacuan ekonomi tersebut adalah riba. Jadi bila dia pacuan dia melalui riba, salah satu daripada impak dia kepada kos sara hidup ialah dia tidak akan menurunkan sara hidup. Dia akan sentiasa menaikkan kos sara hidup kerana puncanya ialah bergantungan apa nama sistem kewangan tersebut adalah dia bergantung pada riba, iaitu kalau nak diistilahkan dalam bahasa pasar iaitu bergantung kepada bunga, interest. Jadi bila dia bergantung kepada bunga ataupun interest, dan yang uniknya tu dia tidak memilih simple interest. Simple interest dia straight line dia bertambah, tetapi dia memilih kaedah yang paling kejam yang boleh dilihat dari segi keuangan. Cuma semua orang pecah mata saya sekarang ni. Dan saya rasa ini perubahan perlu dibuat, iaitu berdasarkan kepada compound. Interest compound. Jadi interest compound ni dia berganda-ganda dia punya naik dia punya perbezaannya. Dan kalaulah ianya berasas pada hutang, maka kita akan dapati uh, beza di antara orang kaya dengan miskin ni akan bertambah. Kerana orang kaya akan memberi hutang kepada orang miskin. Dan apabila dia menggunakan compound interest, dia akan lagi kaya. Orang miskin akan lagi miskin. Dan kos apa orang kata kehidupan dia akan bertambah kerana dia nak servis apa hutang tadi. Dan begitu juga kita akan dapati orang miskin akan bertambah miskin dan jumlah dia pun akan bertambah kerana at the end of the day kalau semua orang meminjam maka dia akan menjadi miskin eventually. Jadi perkara ni bagi saya lah sebagai orang Islam so obvious, and yet apa nama malangnya ahli-ahli ekonomi kita, ahli-ahli keuangan kita masih membiarkan perkara ini. Dan kita amat berharap yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia sekarang ni akan melakukan sesuatu kepada perkara ini. Kerana kalaulah penyelesaian ini tidak dilakukan, maka tak gunalah kita cakap untuk mengurangkan gap di antara kemiskinan dengan kekayaan ataupun menurangkan kos living ataupun mengurangkan orang yang miskin. Kerana ketiga-tiganya ini puncanya hanyalah dalam ekonomi konvensional sekarang ni, iaitu ekonomi yang berasaskan kepada kapitalisme. Kapitalisme. Okey. Jadi perkara ini lebih malang kalaulah penduduk bandar dan pinggir bandar. Jadi mereka memang tak ada opportunity, tak ada opportunity langsung. Jadi mereka bergantung bagi petani, dia menjual dengan harga yang murah kerana apa orang kata orang yang in between itu ingin mendapat keuntungan yang banyak. Jadi perkara-perkara seperti ini tak boleh kita kawal. Jadi itulah dianya bajetnya macam contoh bajet tahun 2016 uh, RM2,600 sebulan tu tak cukup kalau duduk kat Kuala Lumpur, kalau duduk kat Penang. Jadi mereka nak cari kat mana?
Inilah dia masalah kita sekarang ni, ya. Jadi kalaulah kita ingin, ya, menyelesaikan masalah sara hidup ini, ya, jadi kita kena libatkan semua orang, ya, kerana dia memberi kesan, ya, kepada semua orang, ya, yang ada, ya, yang memastikan, ya, ekonomi negara kita bergerak. Jadi sara hidup itu sebagaimana yang kita ketahui, ya, merangkumi banyak perkara. Sebagai contoh, makanan. Jadi kita kena kawal harga makanan, tempat tinggal, rumah, ya, pakaian, pendidikan, kesihatan, kemudahan asas dan lain-lain lagi. Dan ini semuanya, ya, kalaulah kita hendak, ya, sara hidup itu memenuhi keperluan sosial, emosi dan spiritual, dan kita kena really look into perkara ni dengan lebih detail, ya. Jadi sara hidup ni dikait dengan kos sara hidup, ya. Jadi sara hidup, ya, bila kita decide yang mana nak kita ambil, maka ianya berkait dengan kos dia. Apa dia kos sara hidup? Jadi kalau kita tahu kos dia, maka bolehlah kita buat pilihan dengan mudah. Dan amat menyedihkan ialah apabila kos sara hidup yang kita jangka tersebut bertambah. Yang ini saya haraplah bagi yang siapa mendengar, ya. Sara hidup yang dicadangkan ialah sara hidup berasaskan kepada Islam. Dan bukannya sara hidup yang berasaskan kepada konvensional, ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ni memang tak boleh dah diharapkan. Dan ramai dah pakar-pakar ekonomi mengatakan ekonomi sistem konvensional ini merosakkan masyarakat, merosakkan negara dan merosakkan setiap society, ya, yang ada sekarang ni. Jadi kalaulah kita tak tukar, kalau kita orang Islam tak berani nak membawa, ya, ekonomi Islam sebagai asas kepada ekonomi dunia, maka selagi itulah masalah ini akan berpanjangan. Mungkin kita ada banyak convention, banyak seminar, banyak ceramah, tapi apakah gunanya semua itu? Hanya untuk cakap-cakap saja? Ataupun kita betul-betul serius, ya, untuk melaksanakan penyelesaian yang hakiki? Dan inilah dia penyelesaian yang hakiki. Okey, jadi usaha ni perlu dijaga, perlu dilakukan, ya, secara sejagat, ya, secara sejagat. Okey. So, mari kita tengok, ya. Islam memang menggalakkan manusia bekerja dan mencari rezeki. Memang itu digalakkan. Ya, memang famous, ya. Kita tahu bahawa di antara hadis yang famous ialah uh, Rasulullah kata bayarlah upah orang tu sebelum peluh dia kering. Jadi nak menunjukkan bahawa memang, ya, kita galakkan, ya, untuk bekerja sendiri, supaya kita ada kemahiran, ya, untuk melakukan perkara tersebut. Dan hasilnya adalah pada tangan kita, ya. Sebagai contoh dalam surah riwayat At-Tabrani ini, sesiapa yang pada petang harinya merasa letih daripada amal usaha yang dilakukan dengan kedua tangannya sendiri, maka dia pada petang itu telah diampunkan dosanya. Jadi mencari sara hidup ni memanglah satu perkara yang baik. Okey. Dan Islam menyukainya. Ya, bukanlah berarti dia tak suka. Ya. Orang Islam memang menyukai orang yang bekerja, ya, yang mencari perkara yang halal. Dan Islam menyarankan kita bertawakal kepada Allah. Sambil kita mencari, kita bertawakal. Ya, sebagaimana seekor burung, ya, kita dapati dia keluar daripada sarang dia dengan tidak ada makanan apa. Perlu diingatkan, ya, burung dia tak bawa beg, dia tak bawa lori, dia tak bawa kereta untuk bawa makanan untuk anak dia. Apa yang dia ada cuma mulut dia saja. Ya, mulut dia. Jadi apa yang dilakukan ialah dia keluar dengan perut kosong dan dia mencari makanan untuk anak-anak dia. Jadi makanan tu pula dia tak tahu pun kat mana ada. Jadi apabila dia dapat makanan tu, dia bubuh dalam mulut dia dan dia bawa kepada anak-anak dia. Nampak tak? Itulah dia nama dia tawakal. Ya, tawakal kepada Allah. Ya, tak tahu pun kat mana nak dapat. Jadi kita perlulah, ya, ada harapan ini, ya.
Dan pernah Rasulullah bercakap bahawa bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, niscaya Allah akan merezekikan kamu seperti merezekikan burung. Apa yang saya cakapkan tadi. Itu burung keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang, ya, dalam keadaan kenyang, ya, riwayat Ahmad. Dan sekarang ni ada banyak ya pekerjaan, yang pastinya yang kita hendak ialah pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kita mungkin bekerja sebagai peniaga, usahawan, petani, pekebun, peternak, nelayan, mengambil upah, penjawat awam, bekerja di sektor swasta. Ini semua digalakkan, ya. Ini memang niat kita ialah hendaklah betul dan kita perintah untuk mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Okey. Dan ini penting, ya, bagi kita memastikan, ya, kita akan dapat uh, melaksanakan pekerjaan dengan itkan atau sifat tekun dan penuh komitmen. Jadi bila kita dah ada kerja, maka hendaklah kita buat seperti itu. Uh, Okey. Jadi bekerja ini kalaulah kita ada niat, ya, dengan baik, maka ianya akan menjadi ibadah kepada kita. So integriti itu penting, ya. Jadi dalam kehidupan ini, ya, terutama dalam pekerjaan juga, ya, integriti itu adalah penting. Jadi kita kena buat seakan-akan kita lihat Allah. Jadi bila kita lihat Allah, maka integriti itu akan ada, ya, dalam diri kita. Okey. Dan kita hendaklah kuat, ya, dan bertenaga dan boleh, ya, memberikan servis yang terbaik, ya. Jadi pekerjaan yang lakukan kalau dengan ikhlas, maka Allah akan memberi reward pada kita. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan yang melihara dan mentadbirkan sekalian alam. Kita baca ni, ini adalah doa iftitah yang kita baca dalam setiap solat, ya, setiap waktu, bila kita nak mula solat. Jadi ini sebagai mengingatkan kita bahawa ini perlu kita lakukan. Dan ingatlah, aku tidak mencipta jin melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada Allah. Jadi bila kita melakukan dengan niat yang betul, dengan cara dan kaedah yang betul, maka kita akan dapat ianya sebagai ibadah. Jadi sekarang ni memang mencabar, ya, dengan wabak pandemik, yang baru berlaku, ramai yang tak ada kerja, dan ini semua lagi yang menyebabkan competition ni untuk dapat kerja bisa bertambah. Jadi mungkin kita boleh consider berniaga, ya. Kerana berniaga ini apa yang perlu ialah modal. Yang penting ni ialah kita cari modal dan kita boleh berniaga sama ada dalam talian, berniaga gerai makanan di tepi jalan, berniaga di bazar Ramadan dan juga lain-lain lagi. Ini option yang memang ada, ya, buat masa ini. Jadi dalam maqasid syariah ni, ini penting, ya, kerana kita dalam sesuatu hal, ya, kita kena bezakan di antara daruriyah, makna keperluan yang terpaksa, al-hajiyat, al-tahsiniyat dan al-ta'rifiyat, kan? Jadi ini semua ni uh, memberitahu kita, ya, apa yang patutnya kita lihat, dalam keperluan kita. Oops, sorry. Dia tak mahu lah. Okey, daruriyat itu ialah keperluan hidup. Ya, maknanya kalau tak ada yang ni, maka ada setengah ulama mengatakan kalau akan menyebabkan kematian, maka itulah dia daruriyat. Makanan asas, pakaian, rumah kediaman, ini semua adalah daruriyat. Tetapi hajiat pula ialah untuk kita selesa, ya. Seperti gula, garam, manis, pedas. Itu untuk tujuan keselesaan. Maka ada, kalau kita tak ada pun tak perlu. Al-taksiniat pula ialah apa yang akan lebih menarik dan menghiaskan, ya, seperti makanan yang berbeza-beza, pakaian yang berbeza-beza, menghias rumah dan halaman. Itu taksiniat.
Dan yang akhir sekali adalah tarafian, iaitu kemewahan yang melampau batas. Jadi kita kena beza keperluan kita. Apakah ianya daruriah? Adakah dia hajiat? Adakah tak ataupun dia adalah tak rafiah? Jadi kalaulah ianya untuk mewah dan melampau batas, kita lakukan sekali-sekala saja, ya, tak perlu buat selalu. Tetapi ada ruyah, maka kita kena buat, ya, kita kena selesaikan. Dan itulah dia maqasid syariah yang menceritakan kepada kita apa dia uh, pilihan yang kita nak buat, ya, apabila kita mencari sara hidup, ya, sara hidup kita. Jadi yang masalah sekarang ni kita dapati tertib ni dah tak ada. Jadi perkara yang hajiat kita kata tak rafiah, dan kalau lah yang tak rafiah kita kata darurah. Jadi bila perkara ni berlaku, maka itulah kita menjadi banyak masalah, dan kesannya lah sebagai contoh kita ekspor ke luar negara dan kita import daripada luar negara untuk memenuhi keperluan kita. Jadi perangai ini, ya, adalah perangai manusia dan peranan politik, ya, untuk memastikan perkara ini tidak berlaku, ya, secara lumrah. Jadi itu pentingnya menjaga hati, ya. Jadi kalaulah kita tidak menjaga hati kita, maka kita akan hadapi masalah. Dan prinsip-prinsip ini perlu kita jaga, ya, dalam kita sebelum kita membuat pilihan apakah dia sara hidup yang sesuai. Yang sebenarnya Islam tak menghalang mengumpul kekayaan, tapi pastikan ianya halal dan bermoral, luhur dan bersesuaian dengan hak masyarakat. Dan kita perlu menunaikan zakat yang diwajibkan atas kita, ya, terhadap harta yang kita perolehi. Jadi semua langkah yang merosakkan diri, keluarga, masyarakat dan alam sekitar diharapkan, ya, jangan kita buat, ya, perkara-perkara tersebut. Dan Imam Ghazali mengatakan agama adalah asas dan pemerintah adalah pengawas. Apa yang tiada asas ini menjadi runtuh, dan apa yang tiada pengawasan menjadi hilang atau terbiar. Itu mengikut Imam Ghazali. Jadi ini menunjukkan bahawa kita menegakkan kebajikan dan mencegahkan kemungkaran. Yang kita tidak boleh membiarkan kemungkaran berterusan. Dan tambah pula kita menggalakkan ataupun kita yang melaksanakan kemungkaran itu atas nama mencari sara hidup. Inilah dia masalahnya yang kita akan dapati. Jadi supaya harta hasil negara itu tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya di kalangan kamu, dan apa jua pemerintah dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu. Jadi Allah dah bagi warning kita, dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi bagaimana kita nak menurunkan kos sara hidup, ya, ataupun meningkat kuasa beli, ya, selalunya ini persoalkan, ya, bila kita nak cari, sebelum kita decide untuk mencari itu, mungkin ada cara untuk kita menurunkan kos sara hidup. Jadi bukannya sebenarnya inilah satu masalah, ya, yang banyak diperkatakan, ya, oleh ahli-ahli ekonomi semasa sekarang ni. Kita naik ajalah gaji-gaji mereka, ataupun berilah bantuan kewangan. Ini bukannya cara dia yang sebenarnya. Ini bukan cara dia. Ini adalah stop, apa yang kita panggil sebagai stop gap. Hanya untuk penyelesaian jangka pendek aja. Jadi kalaulah sebagai contoh, just nak give an idea, ya. Kalau kita memikirkannya secara logical, ya. Kalaulah pekerja swasta naikkan gaji, maka barang-barang keluaran mereka atau perkhidmatan terpaksa dinaikkan, ya. Jadi barang-barang yang swasta keluarkan terpaksa dinaikkan bagi menampung kos operasi. Jadi turun kos cara hidup kalau kita ikut kaedah ni. Jadi bagaimana kita nak meningkat kuasa beli pengguna? Yang sebenarnya ialah dengan meningkatkan produktiviti. Itu je cara dia. Jadi sebagai contoh China, China dia mengeluarkan barang dengan negaranya yang berproduktif tinggi, maka dengan itu barang daripada negara mereka jauh lebih murah, dibanding dengan negara kita. Walaupun pada mulanya semua orang kata kualiti dia rendah, tapi kita dapati tidak, kemudian, begitu juga negeri Jepun, semua orang kata kualiti dia rendah, tetapi apabila mereka menjalankan R&D, kita dapati bahawa produk mereka menjadi
lebih baik. Jadi nak menurunkan kos sara hidup ni bukan dengan cara naikkan gaji. Yang ini salah ni. Ini orang tersalah tersalah kaedah dari segi ekonomi ya. Cara yang paling baik ialah meningkatkan produktiviti. Okey. So macam mana nak meningkatkan produktiviti? Ya, kita boleh tingkatkan produktiviti dengan menggunakan teknologi moden. Ya. Sekarang ni kita revolusi industri 4.0. Jadi dengan itu, kaedah otomasi internet berbagai benda, analisis data raya, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robot dan awan, semua ni sepatutnya menjadi kita punya forte ya untuk meningkatkan produktiviti. Jadi dengan itu apabila produktiviti meningkat maka secara tak langsung ya kita akan menyelamatkan kos sara hidup. Jadi mungkin ada yang terfikir kalau macam ni macam mana nanti kalau robot-robot ni akan mengambil alih teknologi ni. Itulah orang yang berfikir seperti itu adalah orang yang pemikiran yang singkat. Saya nak sebut istilahnya. Dia adalah untuk orang yang pemikiran dia singkat. Kerana bila bank menggunakan kemudahan menyantunkan pelanggan, maka kita dapati maka lagi ramai orang guna. Begitu juga dengan pekerjaan pun makin banyak pekerjaan. Walaupun apa ya alat apa yang kita gunakan, manusia masih diperlukan ya, untuk memastikan perjalanan produktiviti tersebut. Jadi bagi contohlah mesin tenun ya di zaman 1785 ya masa mula diperkenalkan. Oh semua orang takut ya, dah ada mesin tenun ni macam mana nanti ya pekerja-pekerja penenun. Jadi dia pun tak tahu ya bahawa pengerja penenun ni sekarang ni bila dia bila ada mesin tenun mereka akan menjadi penyelia. Bila jadi penyelia gaji dia lebih tinggi. Jadi dia oleh kerana banyak yang ditenun dia boleh ekspor ke seluruh dunia. Jadi lebih banyak market dia. Tetapi yang penting di sini ialah penyelia yang penenun selama ini kan jadi penyelia. Jadi dengan itu gaji dia akan bertambah tinggi. Jadi kita dapati ini adalah penenun. Bila ditenun cara macam ni maka secara automatik maka production dia akan naik. Jadi penenun ni sekarang ni dah bertukar menjadi penyelia. Bila dia jadi penyelia, maka dia akan dapat gaji lebih. Nampak tak? Itu dia punya logik dia. Jadi dengan itu kerajaan sepatutnya menarik ramai pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Tetapi jangan ambil pelaburan yang menggunakan tulang empat kerat. Tulang empat kerat. Tetapi adalah berdasarkan kaedah otomasi iaitu AR 4.0. Jadi bila keadaan tersebut ya, sebagai contoh baru-baru ni ya, Tesla. Jadi itu ada teknologi tinggi. Jadi mari kita akan dapat ya kesannya nanti ya kepada rakyat. Okey. Dan apabila ini berlaku, ya, bila kita dah mula menjual, maka dia akan menaikkan mata wang negara. Sekarang ni ramai pembelut yang menjual mata wang Malaysia. Jadi dengan itu ya kita mata wang kita jatuh. Jatuh. Dalam Islam, ya, kita kena bertawakal kepada Allah. Semua rezeki datang daripadanya. Dan kita kena berusaha ya, untuk mendapatkan rezeki itu. Kita kena hindar sumber rezeki yang haram dan kita bersyukur terhadap apa rezeki yang kita dapat. Dan mana yang lebih kita sedekah. Dan nak lagi tersabar ya, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam mencari rezeki. Barulah kita akan dapati Allah akan membantu kita. Dan sebenarnya rezeki ini telah ditetapkan oleh Allah ya. Kalau mengikutnya bayi yang di dalam kandungan ibu tersebut pada umur dia 120 hari maka rezekinya telah ditetapkan, ajalnya dan amal dan kecelakaan atau kebahagiaannya telah ditentukan.
Macam mana Allah tahu ini ya? Kerana Allah tu maha mengetahui dan terhadap setiap benda ya. Dia tahu apa yang lepas dan apa yang ke masa depan. Jadi pada tarikh tersebut ya, apabila diambil semua maklumat tersebut, diletakkan di Lauh Mahfuz ya, maklumat tersebut. Jadi daripada hadis ini jelas kepada kita ya, tahapnya ialah 120 hari. So lepas itu maka dia akan terus ya menjalankan hidupnya ya. Tapi semuanya dah ditulis ya, telah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Jadi kalau kita cakap mengenai gugur ke tak gugur apa semua ni ya, saya tak nak go into detail lah. Jadi rezeki ni ya, sebenarnya ya, telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Tetapi kita dalam kehidupan seharian, adakah berarti kita boleh tidur saja rezeki telah ditetapkan? Tidak ya. Kita kena berusaha ya. Dan macam mana kita nak menambah rezeki ya, ialah dengan kita melakukan beberapa perkara. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, maka Tuhan akan tambahkan. Minta maaf. Ataupun kita berusaha, ataupun kita buat kebaikan ya, maka Allah akan beri rezeki tak terduga. Ataupun kita istighfar ya, kerana istighfar tu juga akan beri rezeki. Ataupun kita bernikah ya, bernikah kahwin, maka kita akan dapat juga extra. Ataupun kita dapat anak, maka juga akan dapat kita rezeki tambahan. Dan adakah ataupun kita bersedekah, maka kita akan dapat tambahan. The question is, adakah ini akan mengubah apa dekat di Lauh Mahfuz? Tidak. Ya. Allah dah tahu dah bahawa kita akan bersyukur. Allah dah tahu dah kita ada beristighfar. Allah dah tahu dah kita akan kahwin. Jadi semuanya ni dah dimasuk dalam rekod dah. Jadi tak payah dah. Allah dah tahu dah semua ni. Jadi adakah kita akan melakukannya ataupun tidak pun Allah dah tahu. Kalau Allah tahu, kerana Allah tahu, kalau kata kita tak buat, maka dia tak tambah dah. Pada 120 hari ya, dalam perut ibunya. Okay? Jadi kalau kita tengok dari segi latar belakang kepulauan diri, jadi kita kena berusaha lah. Ya, kalau latar belakang keluarga kita tak berapa bagus, jadi option untuk berniaga susah sikit lah kerana modal tak ada. Kita tengok faktor demografi ya, sama ada umur kita lelaki atau perempuan, status perkahwinan kita macam mana. Jadi bukan faktor ini akan menentukan apakah dia cara kerja yang kita nak pilih. Keutamaan dan nilai-nilai individu ya, setengah orang ya, mempunyai nilai dia tertentu, mempunyai kebolehan tertentu. Jadi dia akan pilih lah ikut kebolehan dia. Jangan dia pilih satu benda yang dia tak reti ataupun dia tak tahu ataupun dia tak suka. To be correct ialah dia sepatut pilih benda yang dia suka. Dari konteks budaya dan sosial juga ini penting ya. Kerana ini juga akan menentukan ya dia akan happy atau tidak ya dalam sara hidup tersebut. Keadaan ekonomi dan persekitaran ya, kadang-kadang kalaulah dalam ekonomi tertentu, maka kita boleh buat pilihan. Kalau dalam ekonomi yang teruk, maka kadang-kadang kita tak boleh buat pilihan. Ya, kita kena terima apa seada yang ada. Okay, itu pun penting. Terutama kalau nak pastikan ya sara hidup itu akan dapat membantu kita. Bukan saja membantu kita, tetapi membantu keluarga kita, anak-anak kita dan lain-lain lagi. Jadi itu perlu diingatkanlah dalam pemilihan ini. Latar belakang pendidikan juga penting ya. Penyediaan kemahiran dan pengetahuan kelayakan dan persyaratan kerja, memperluaskan pilihan karier, meningkatkan saingan, membangun kemahiran generik dan asas kepada rangkaian profesional ya, bagaimana hubungan kita dengan mereka, dan ini semua akan dapat membantu ya dalam kita memilih apakah dia saraan hidup yang patut kita ambil. Begitu juga dengan pengalaman. Ya. Pengalaman ini terdahan kepada industri dan bidang kerja, memahami keperluan dan keperluan pekerjaan, menguji minat dan keberlanjutan, memperluaskan jaringan profesional, menyempurnakan kemahiran dan kompetensi. Jadi ini semua juga penting. Ya. Kalau kita ada ini semua, jadi lebih mudah ya untuk kita mendapat pekerjaan.
Dan dari segi untuk menjadi pekerja sendiri atau bekerja dengan makan gaji, macam mana pilihan ini? Depend ya. Kalaulah kita nak kebebasan tanpa kawalan, maka kita bekerja kita bekerja dengan sendiri ya, kita bekerja sendiri ya, tak perlu bekerja dengan makan gaji kerana kita akan dikawal. Dan kejayaan kewangan ya, kalau kita rasa kita boleh ya, membawa ke kewangan yang banyak, maka pekerjaan sendiri. Di sini yang saya katakan, kalaulah sebagai contoh dia nak berniaga, by umur 30 dia tak jadi jutawan lagi, dan dia dalam perniagaan dia dalam karier yang salah ya. Dia kena pergi kerja, cari kerja tempat lain. Dan kecekapan dan kepakaran dia, macam mana, adakah orang selalu panggil dia ataupun tidak. Risiko dan tanggungjawab ini penting ya, kerana risiko itu adalah pilihan kita. Dan kita kena tahu ya yang mana risiko dia tinggi dan yang mana yang rendah. Keseimbangan hidup dan kepuasan kerja ya, bila kita katakan satisfaction, apakah kita cukup hanya dengan melihat uh, pekerja kita merasa seronok ya kerana PAS SPM, itu maknanya elok jadi cikgu lah. Ada setengah orang dia tak dapat apa-apa itu. Itu jangan jadi cikgu. Okey, bagi contoh. Dan makan gaji ya, jadi kita kena timbang lah. Makan gaji ni dia stabil. Kami kerja sendiri dia tak stabil, tapi keuntungannya lebih tinggi lagi. Okey. Jadi ada beza juga kalau kita kerja dengan kerajaan dan kita kerja dengan swasta ya. Dia bergantung kepada struktur dan hierarki dia ya. Sektor awam lebih jelas lah, tetapi kalau sektor swasta bergantung tujuan dan fokus dia. Kerajaan biasanya bertanggungjawab untuk menjadikan perkhidmatan awam ya. Tetapi swasta pun ada, tetapi lebih loose. Stability pekerjaan ni kita dapati yang bekerja dengan kerajaan dia akan lebih stabil membandingkan swasta. Kalaulah untung dia bagus, maka dia dapatlah keuntungan itu. Tapi kalaulah keuntungan tak bagus, maka dia tak ada keupayaan ataupun keputusan. Jadi keputusan selalu diambil dengan cepat di dalam sektor swasta. Tapi kalau dia nak relax, tak nak ambil cepat, dia boleh kerja swasta. Imbuhan dan faedah, actually kerajaan walaupun tetap dia punya imbuhan, tetapi tak tinggi ya. Swasta adalah lebih tinggi. Jadi budaya organisasi juga bergantung. Budaya awam lain dan budaya swasta lain. Kalaulah kita nak dapat pressure, tekanan, maka elok kerja dengan swasta. Dengan awam pun ada juga tekanan, tetapi taklah sekuat swasta. Jadi perbezaan ni depend lah apa yang kita nak. Kalaulah kita sanggup untuk menghadapi stability pekerjaan, maka kita pilihlah swasta. Dia tidak perlu bayar lah. Dia tak perlu dibayar. Dan tujuan dia bukanlah untuk mendapatkan pendapatan ya, tetapi lebih kepada kepuasan batin yang mereka rasakan perlulah. Jadi itu sukarela. Uh, Bagaimana kita nak menghadapi temu duga ya, kerana bila kita bekerja dengan orang lain ni, there's a keperluan ya untuk kita menghadapi temu duga. Yang pertama ya, kita kena lakukan penelitian. Maknanya kita kena faham ya mengenai syarikat ataupun tempat yang kita nak pohon itu. Kemudian kita perlu ya memahami apakah dia pertanyaan umum ya. Pertanyaan umum seperti ceritakan tentang diri anda, apakah kelebihan dan kelemahan anda. Jadi kalau kita boleh prepare ni, maka kita lebih senang lah untuk ditemu duga. Dan latihan wawancara ataupun temu duga ni, kalau boleh kita berpakat dengan kawan kita ya, dan kita bincang untuk latihan ini. Dan paling penting ialah kita tampilkan sikap profesional lah. Dan kita pakai pakaian rapi dan sopan ya untuk attend interview tersebut. Dan dengar dengan aktif ya, maknanya bila kita dengar dengan aktif, kita tengok soalan tu, kita parti mata dia dan kita tengok mata dia pun tengok pada kita. Jadi dengan itu kita menunjukkan bahawa kita berminat lah. Kita jaga bahasa tubuh badan kita, jangan kita duk terkiak-kiak ke atau terhenjut-henjut lah. Jadi ini menunjukkan sebenarnya kita tak berminat ya, tak berminat. Dan ajukan pertanyaan ya, kadang-kadang kita prepare lah di pertanyaan ni sebelum kita pergi untuk interview. Dan kita buat follow up. Ini pun penting ya, lepas je interview kita hantar surat ke, hantar email ke ataupun telefon, kata kita berterima kasih lah kerana pagi jemput untuk interview. So ini adalah persiapannya ya. Dan persiapannya adalah kunci ya kepada interview ya. Kalaulah kita buat
persiapan yang baik, maka insya-Allah lah kita akan diterima ya semasa interview. Apakah kita nak pilih skim pencen ataupun skim caruman ya? Kelebihan pencen ni kita akan mendapat pendapatan tetap bila kita dah tua ya. Kalau macam kes saya dah umur 50 60 dia dapat pencen lah, sampai meninggal dunia. Jadi ini ya kelebihannya ya. Dan dapat kalau dalam kerajaan ni kita akan dapat increase ya, tapi cuma itulah yang pentingnya kita akan dapat duit ya setiap tahun, setiap bulan ya. Walaupun kita telah tidak bekerja lagi lah. Dan perlindungan kewangan ya, dalam hal ini ya, kita akan dapati duit kita terlindung lah. Jadi tak risau sangat. Dan manfaat kesihatan dan insurans selalunya kalau yang berpencen dia akan bagilah benefit kerajaan ya, banyak kerajaan macam tu. Tapi kalau kelebihan caruman kita dapati kita ada fleksibel lah. Dia akan bagi kita satu sum of money, dan kita akan make sure lah duit itu kita jaga dengan baik. Kalau kita tak jaga dengan baik pun, then problem lah kita bila kita tua nanti. Dan potensi pertumbuhan tu memang ada lah. Pasal dia bagi lump sum. Jadi apabila dia bagi kita lump sum, maka kita boleh buat pelaburan yang bersesuaian. Dan akses kepada simpanan tu lebih mudah lah berbanding dengan skim pencen. Jadi kalau itu kita kena pilih lah plan yang sesuai ya. Kalau tidak kita dapati nanti bila dah tua nanti tak ada duit dah. Jadi inilah dia ya beberapa faktor yang penting ya yang perlu kita consider ya sama ada nak pilih skim pencen ataupun skim caruman. Sebagai pendakwa, kalau kita nak, ya bergantunglah. Kalau pendakwa sukarela, maknanya kita tak ada dapat bayaran apa-apa lah. Kita hanya dapat bayaran sama ada di masjid ke, di surau ke, dan lain lagi. Kalau dengan NGO lagi kita tak dapat apa-apa. Dan selalunya, ya, kalau jadi NGO punya pendakwa ni, dia kena ada pekerjaan lain ya untuk membantu dalam kehidupannya. Tapi kalau pendakwa kerajaan ya memang akan dapatlah ya bantuan daripada kerajaan. Jadi sara hidup dia ada terjamin. Jadi pendakwa sukarela dengan NGO selalunya dia kena cari sendiri. Okey, jadi penting ya untuk dicatatkan dalam ini ya status pendakwa ni berbeza bergantung pada negara. Setiap individu bergantunglah ya, dia akan jadi pendakwa jenis apa ya. Jadi tapi yang pentingnya dia bukan nak mencari hidup. Selalunya pendakwa ni bukan untuk mencari hidup, tetapi kerana dia berminat ya untuk mendakwa atau menjadi mubalik ya. Dalam teknologi tinggi juga ya ada banyak ya boleh kita membuat sara hidup ya. Tetapi dalam teknologi tinggi ni kita kena buat follow up lah. Kita kena follow the trend ya. Perkembangan perangkat lunak dan programmer ini adalah yang penting sekarang ni. Ahli keselamatan cyber, ahli data dan analis data, spesialis kecerdasan buatan AI dan lain-lain lagi memang diperlukan ya pada masa ini. Jadi saya ingat jadi gaji apa semua dalam teknologi tinggi ni memang tinggi lah. Dan cuma dia perubahan teknologi ni terlalu cepat. Jadi kita kena follow ya. Dan follow up ini kadang-kadang kalau kita termiss maka kita akan ketinggalan. Tetapi ada satu perkara yang unik ya dalam teknologi tinggi ni. Selalunya baik umur 40 tahun dia akan buang dia dah. Kita kena cari kerja lain. Jadi dalam kerja dengan teknologi tinggi ni kita kena make sure by umur 40 tahun kita dah ada option lain ya untuk kita jalankan pekerjaan, okay, ataupun cari sara hidup. Jadi option sara hidup ni bergantunglah nakkan kerajaan ataupun kita nak bekerja dengan swasta ataupun kita nak kerja sendiri. Jadi bergantung kepada kita ya di manakah apakah pilihan kita ya. Bergantung kepada apa keperluan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof atas pembentangan sebentar tadi. Dan walaupun ada sedikit gangguan juga tadi, kita insyaAllah kita teruskan. Jadi kita dah dapat yang bahawa dalam perjalanan hidup kita ni ada beberapa pilihan yang kita boleh buat untuk menyara ni juga boleh dikaitkan juga dengan pembinaan karier juga lah, karier peribadi masing-masing. Cumanya
bergantung ke atas uh, minat dan juga apa yang kita skill-skill yang kita ada yang mungkin juga kita kena terokai sendiri jugalah. Baik, saya rasa untuk malam ni sebab tadi ruangan Zoom tadi adalah beberapa partisipan yang mungkin kita boleh lihat ada boleh kita minta untuk sesiapa untuk bertanyakan soalan atau memberikan pandangan ke apa. Tapi ini memandangkan tinggal kita bertiga saja dalam ruangan Zoom. Jadi, dan InsyaAllah kalau daripada YouTube atau Facebook kita ada kan. Mungkin ni lah Prof sedikit soalan lah ataupun mungkin satu lontaran uh, pandangan lah mungkin. Uh, Kadang-kadang ada orang yang seperti yang ialah sebab ini kita berbicara tentang option-option yang mungkin para graduan, bakal graduan akan ada kan, sama ada nak kerja kerajaan, swasta, sendiri ataupun sendiri ni freelance lah kan orang kata ataupun volunteerism punya kerja lah kan. Uh, dan ada juga beberapa, yalah bila bakal graduan ni mereka masih ada ibu bapa yang sama ada sedang masih lagi bekerja ataupun yang mungkin sudah pun pencen. Tapi kadang-kadang mereka memberi satu pengaruh juga kepada bakal graduan ni yang menetapkan macam dia macam memberi satu sentimen lah kan macam kalau contoh lah kan, kalau kerja freelance ni boleh jamin ke masa depan? Macam tu. Benda-benda seperti itulah kan. Dari sudut jaminan masa depan. Yelah, kita sebab kita bicara berkenaan dengan sara hidup lah kan. Yang mana kita, of course, kita nak hidup kita senang sampailah kita menghembuskan nafas terakhir kan. Dan yang lagi eloknya apabila kita meninggalkan zuriat kita ataupun keluarga kita, kita tak tinggalkan dalam keadaan yang yelah tukar ganting tak ada semua pendapatan apa semua kan. Jadi macam mana Prof dengan sentimen-sentimen ni ataupun bagaimana untuk kita nak tahu yang option yang kita ada ni akan ada dia punya outcome tersendirinya tak? Macam tu lah dulu. Macam mana Prof? Dan sebenarnya ni satu perkara yang bagi saya lah kita kena tanya kepada diri kita sendiri. Dan apa yang kita yakin dengan masa depan. Uh, Kalaulah kita yakin bahawa masa depan ya, untuk mudah yang sebenarnya ialah kalau kita kerja yang kerajaan. Kerja yang kerajaan ni dia tak payah pening-pening lah. Kerana tambah pula yang kita ambil yang dah berpencen. Jadi orang kata as long as kita buat apa yang patut dia akan dapat lah. Cuma tu lah nak kata jadi kaya raya tak ada lah. Tapi ada setengah orang dia rasa bahawa dia willing to take the risk. Ini dia the danger to take the risk ni. Saya selalu bagi nasihat kalau orang tanya kat saya sendiri saya suka lebih selamat. Kerana bila saya bekerja dengan kerajaan, saya boleh jadi pendakwa. Maknanya saya dah ada duit. Jadi saya tak risau dah nak fikir pasal macam mana nak sara keluarga saya, macam mana nak cara ni, tak payah dah. Pasal setiap bulan saya akan dapat duit tu dah. And kalaulah kita pilih yang bahagian yang sara hidup yang sebagai contoh sebagai guru ataupun sebagai pensyarah ni dalam kes saya pensyarah, maka dia lebih selamat lagi. Pasal pensyarah ni kalau nak tahu dia dia boleh naik gaji dia sampai 50,000 dan pencen orang kata dalam lebih kurang setengah dia tu. Jadi by the time umur 60 tu kalau dia dapat setiap bulan quote unquote lah uh, 10-20 ribu pun dah lebih dari cukup kan sebenarnya. Jadi kalau kita tengok dari sudut itu berarti dia tak risau dah. Dan dia boleh continue dakwah pun kalau dia nak berdakwah. Pasal keluarga dia dah terjaga. Dia kata, orang kata Allah telah tolong dia jaga keluarga dia. Tetapi but then kalau lah ada seorang kawan saya tu, saya jumpa dengan dia, dia dia tanya saya kata simple aja. Kalau you decide tak nak kerja dengan kerajaan, katakanlah you nak kerja sendiri, saya kata
By umur 30 tahun, kalau you tak ada dapat dalam bank you ada 1 juta, bukan modal you, saya kata ini 1 juta, 1 juta seketui kata, tak ada orang, you tak payah guna apa-apa, itu ada sejuta, ini yang you continue dengan buat perniagaan ini. Bagi saya memang itulah dia kriteria yang saya guna. Dan ramai juga kawan-kawan yang mana yang tak boleh capai 1 juta by umur 30 tahun. Saya cakap 30 tahun ni bukannya 40, bukannya 50, 30 tahun. Dia mesti dah ada 1 juta dalam akaun dia. Dan bukannya modal pusing dia. 1 juta, orang kata dia boleh buat apa saja yang dia nak. Kalau lah dia boleh capai itu, maka saya suggest dia jangan kerja dengan kerajaan. Ui, macam saya ni, umur 30 tahun, 1 juta tu saya masih tenang-tenang je lah. Tak boleh nak capai. Tapi itulah, kalau lah saya masuk perniagaan, saya tak boleh dapat pula macam mana saya dapat dalam pencen ni. Saya relax je. Saya tak risau apa. Sekurang-kurangnya masa tua saya akan, kecuali lah kerajaan tiba-tiba collapse ke, dia tak nak bagi pencen dah, biarlah cerita saya. Tetapi other than that, selalunya pencen ni dia akan tahan lama lah. So kalau kita tengok dari sudut itu, so sebagai pendakwah saya suggest kerja kerajaan. Kalau boleh kerja dengan industri, yang sebenarnya kerja dengan industri ni saya anggap kerja yang paling mudah, kerana kita, tanggungjawab kita cuma mengajar. Mengajar aja. Macam saya dah duduk dekat universiti 35 tahun. Tahun 1 dengan tahun 5 tu memang berat sikit lah pasal nak ngajar, tak pernah ngajar. Tapi lepas itu saya dah ulang benda yang saya ajar tu sampai saya dah, orang kata kalau tepi jalan pun student saya tanya pun saya boleh jawab dah. Pasal saya dah ulang kan tu 5 6 kali sampai 10 kali the same benda. Jadi just imagine ya. You jumpa saya kat mana pun kalau tanya soalan pasal saya fizik ya. You tanya saya fizik, saya boleh jawab tak ada apa pun. Jadi the thing is again lah, bergantung. Setengah orang dia tak nak kerja macam tu, dia kata tak ada challenge. Okey lah, tak buat challenge lah. Saya dapat pencen 30,000, you dapat pencen berapa? Saya tanya aja soalan macam tu, tak ada siapa boleh jawab lah. Ramai juga yang decide into business. Walaupun dia dapat 1 juta, tetapi lepas itu dia gunakannya. So sekarang ni dia masih kerja lah. So saya kata kesian lah kat you masih kerja lagi. Saya dah relax lah sekarang ni. Nak pergi melancong pun boleh kalau rasa nak. Nak apa pun boleh, seduit tu ada. So, kecuali lah orang kata kalau saya sakit teruk kan. Saya teruk, saya dah beritahu kat isteri saya, biar aja saya mati. Jangan habiskan duit. So macam tu lah bergantung. Jadi kita, apa satisfaction kita? Bagi saya satisfaction. Kalau orang tanya nasihat saya, nak jadi pensyarah, jadi senang. Hidup senang, apa pun plan senang, masa bekerja pun senang, masa lepas bekerja pun senang. Orang pun tak nyerang kita sangat kalau jadi ahli politik ni. Memanglah kaya cepat. Tapi ya, tak habis-habis kena ada ban bambu dia orang. Kita ni tak ada apalah. Ni kecuali sekarang ni lah kadang-kadang bagi komen-komen yang ada dapat je lah mesej-mesej. Tapi saya dah sekarang dah ignore dah benda tu semua. Bagi saya itu semua dah tak penting lah. Jadi dia bergantung pada apa yang penting bagi kita. Wallahualam. InsyaAllah faham kita. Maknanya dia adalah pros and cons lah dalam setiap pilihan kita lah kan, yang macam macam kita kerja kerajaan, mungkin kita tak mampu nak hidup mewah-mewah kan, nak kaya raya, tapi insyaAllah sampai sampai ke pencen kita masih lagi ada duit tu ada lah insyaAllah, walaupun tak banyak tapi cukup lah untuk kita hidup. Dan kadang-kadang ada lebih-lebih tu sikit kan, kadang-kadang duk bagi sumbang bila kita dah ada jemaah kan, uh, mesti ada adik-adik kan, anak-anak yang nak buat program minta sumbangan sikit apa. Tapi itulah bila kita decide untuk bekerja sendiri ataupun yalah, berniaga tu semua, kita bolehlah nak uh,
mencapai kehidupan. Dalam macam kita tengok ahli-ahli perniagaan semua kan, yang mana yang kaya-kaya tu, kita tengoklah macam mana kehidupan mereka, tapi adalah dia punya cabarannya, iaitu sampai ketua mereka perlu kerja kan. Dan itulah, insyaAllah, uh, saya pun tengah fikir-fikir kan ni. Ya, insyaAllah, moga-moga kita semua, yelah, pak mudah kata, rezeki Allah tu ada di mana-mana, dan selagi kita berusaha kan, seperti mana yang kita selalu dipesan-pesankan tu, beribadah seperti kita nak mati pada esok hari, dan kita bekerja seperti mana kita nak hidup 1000 tahun dekat atas muka bumi kan. Jadi insyaAllah, moga-moga kalau kita ada usaha, Allah, yang penting Allah nak tengok usaha tu kan. Rezeki tu insyaAllah Allah janjilah. Okay, baik. Jadi insyaAllah, saya rasa kita boleh tangguh dulu usrah kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak, saya ucapkan kepada semua, walaupun uh, minta ampun, minta maaf juga atas ada kesilapan teknikal sebentar tadi. Dan InsyaAllah, moga-moga kita semua diberikan keberkatan dan redha Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, Isnin malam Selasa, dan kita tangguh uh, surah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.